saudara menyewa flat dan kemudian memilikinya. Itulah proses yang dilalui sekitar 8,300 isi rumah di Singapura sepanjang sedekad lalu. Pada tahun 2023, hampir 950 keluarga yang tinggal di rumah sewa akhirnya dapat membeli flat sendiri. Ia merupakan jumlah yang tertinggi sejak tahun 2020. 4 daripada 5 isi rumah di flat sewa membeli flat daripada HDB tahun lalu, sementara bakinya membeli flat jualan semula. Flat-flat tersebut dibeli menerusi pelbagai skim bantuan kewangan. Sekitar 2/3 keluarga pembeli flat kali pertama pula menggunakan geran sebanyak $80,000. Skim seperti geran bantuan CPF dipertingkat disediakan bagi keluarga-keluarga yang layak membeli flat pertama mereka. Dalam pada itu, sekitar 80 isi rumah sewa berpendapatan rendah juga memanfaatkan geran $15,000 untuk membeli flat di estet-estet bukan matang. Geran perumahan step up itu disasarkan kepada keluarga-keluarga berpendapatan rendah yang ingin membeli flat buat kali kedua. Ini termasuk flat 2 bilik atau 3 bilik yang baharu atau flat jualan semula. Bagi Cik Alia Kamaria Abdullah, inilah maligai indah yang lama dinanti-nantikannya setelah sedekad menjadi penyewa flat. Beliau mula terfikir untuk menggunakan dana persaraannya untuk membeli flat pada tahun 2020. Kurang pasti sama ada simpanan yang mencukupi, Cik Alia mendapatkan bantuan unit bimbingan pemilikan rumah HDB atau HST. Pasukan ini menyemak dan membantu orang seperti Cik Alia untuk mengaturkan cara memiliki rumah tersendiri, termasuk menjelaskan geran yang boleh dimanfaatkan oleh golongan ini untuk membeli rumah. I am free. Well, at least I have my own house, right? So I'm free. I don't have to pay like monthly mortgage or whatever. No more. I have my own house. The whole house is paid fully. So that's all. I feel good. I feel I own something. I feel worth it. Saudara Perdana Menteri Lee Hsien Loong menekankan betapa tidak mungkin dapat ditentukan berapa jumlah yang cukup untuk rizab negara. Ini sama seperti tidak mungkin untuk menetapkan apakah krisis-krisis yang akan Singapura hadapi pada masa depan serta berapa jumlah yang diperlukan. PM Lee menjawab demikian kepada usul Parti Kemajuan Singapura PSP di Parlimen semalam yang mahu pemerintah membelanjakan lebih banyak wang rizab. Perang berpanjangan di Ukraine menyebabkan negara itu sangat bergantung kepada Amerika Syarikat dan Kesatuan Eropah untuk bantuan keuangan. Without this external funding support, Ukraine's war is over. How long more can the US and Europe sustain this support for Ukraine? Looking ahead for 50 years, can anyone promise that Singapore will enjoy another half-century of peace and tranquility? Or guarantee that someone will come to our rescue if we ever find ourselves in a situation like Ukraine's? Maka itu, melindungi rizab negara menjadi keprihatinan pemerintah Singapura seawal dekad 80-an. We are beneficiaries of our forefathers' sacrifice and vision, but we are also trustees protecting this inheritance for future generations. It is not just for us, and we have a responsibility to our children and grandchildren. Beliau memberi contoh ketika mantan AP Parti Pekerja Lau Tia Kiang mempersoalkan keputusan pemerintah membelanjakan wang rizab sedangkan ia mempunyai cukup simpanan untuk membiayai langkah-langkah bantuan bagi menghadapi krisis keuangan global. PM Lee menambah, Encik Lau kemudian memuji pemerintah kerana memulangkan semula jumlah yang ia gunakan ke dalam rizab negara. Menurut PM Lee, beginilah sikapnya anggota pembangkang yang bertanggungjawab. Namun, kini pendirian pembangkang seperti PSP sudah berubah, kata PM Lee. Beliau mencabar pembangkang supaya berkempen mengenai usul itu pada pilihan raya akan datang. Put it up front. Say you want to touch, you want to spend. You want to shift the rules. Don't pretend that you are being just as prudent, only more kind-hearted. Campaign in the next general election on this issue.
put this squarely to the people and let them decide. The PAP will join issue with them and convince Singaporeans that our way is the right way for Singapore. Pihak berkata beliau yakin rakyat Singapura sependapat dengan pemerintah. Kes-kes melunggu atau menyorok barang kini semakin buruk selepas pandemik COVID-19. Ada kumpulan sukarelawan menyatakan ia kini mengendalikan 2 hingga 3 kes sedemikian berbanding 1 hingga 2 kes pada tahun 2022. Nisegera ini sudah tamat tempohnya 3 tahun yang lalu. Inilah antara yang ditemui dalam kes-kes yang dikendalikan oleh kumpulan seperti Keeping Hope Alive. Malah di sebuah blok HDB yang besar dengan 300 unit rumah, mereka pernah mengendalikan lebih daripada 15 kes. My husband, he has a habit to go to the bin, to the dustbin to see whatever things that we can use to save money. Like for example, toys for the kids. And it gets more and more. So that's where the things got cluttered lah. Pekerja sosial dan sukarelawan bekerjasama dengan pihak seperti Pusat Khidmat Keluarga untuk memastikan pemilik rumah mendapat sokongan yang mereka perlukan. Ini termasuk kaunseling dan juga bantuan kewangan. Pasaran karbon kredit optimis bagi tahun ini setelah lebih banyak syarikat korporat seperti bank dan peniaga akan menyertai usaha mengimbangi pelepasan masing-masing. Walaupun begitu, para pengamat pasaran mengatakan masih ada cabaran berhubung kesahihan projek hijau yang dibiayai. Lebih banyak bantuan diperlukan menurut mereka untuk membimbing syarikat-syarikat dalam perjalanan kredit karbon. Lebih daripada syarikat-syarikat biasa di CBD, kerja-kerja syarikat Climate Impact X atau CIX ini ada kesan lebih luas kepada dunia. CIX membolehkan syarikat-syarikat mengimbangi pelepasan karbon dengan membeli kredit karbon melalui platform digitalnya. Satu kredit karbon bertindak sebagai permit dan mewakili 1 tan pelepasan karbon. Kredit ini dijana melalui aktiviti yang mengurangkan atau mengeluarkan karbon dioksida dari udara seperti pemulihan hutan atau pelaburan dalam tenaga yang boleh diperbaharui. Pembeli kemudian membeli atau menuntut kredit ini untuk mengimbangi kadar karbon mereka. Ini semua dalam usaha memerangi perubahan iklim dengan membiayai projek hijau. With the introduction of the Singapore carbon tax, you really have created a first of its kind globally that provides the right incentive for corporates to buy carbon credit. We do believe that corporate buyers in a much larger scale will come to market. Traders, banks, corporate buyers who don't have these expertise, they need to be helped to understand that they can trust what they're buying and they can trust the claims that they're making.